Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Ruslan, dan pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah sedikit tentang pengenalan kepada pembentukan syarikat dalam Islam. Syarikat merupakan suatu konsep perniagaan yang turut dikenali sebagai syirkah ataupun musyarakah. Tujuan syarikat ditubuhkan adalah untuk menggerakkan harta yang diperolehi melalui penggabungan sesuatu harta dengan sumber manusia. Ianya bertujuan supaya harta itu dapat dikembangkan serta dimanfaatkan oleh pemilik kepada harta tersebut, khususnya kepada masyarakat secara amn. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang definisi bagi syarikat menurut Islam. Syarikat dari segi bahasa ialah pencampuran ataupun al-i'tilaf, iaitu pencampuran harta yang dimiliki oleh dua orang hingga tidak lagi boleh dikenal pasti perbezaan antara keduanya. Dari segi istilah pula, syarikat merupakan dua orang atau lebih yang telah mengikat perjanjian perkongsian untuk menjalankan sesuatu projek ataupun pelaburan di mana mereka sama-sama bersetuju untuk menyumbangkan modal dan berkongsi untung dan rugi. Menurut jumhur ulama pula, mereka tidak mensyaratkan pencampuran sebagai satu elemen yang membentuk definisi syarikat. Sebaliknya, memberi tumpuan tentang konsep kontrak yang mendasari sesuatu entiti perniagaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ni Muhammad Abdul bin Zinavli dan saya dari kelas IC 1105AA. Jadi saya akan menerangkan subtopik yang kedua, iaitu 2.0, yang mana menerangkan tentang hukum syarikat dalam Islam. Baiklah, hukum syarikat dalam Islam. Menurut ulama fiqh, hukum mengadakan perkongsian ataupun syarikat adalah diharuskan dan dibolehkan. Dalil bagi hukum tersebut ada dinyatakan dan ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis dan juga ijma' ulama. Baiklah, dalil daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, tetapi jika lebih daripada dua, maka mereka akan berkongsi dalam 1/3, yakni dari harta pusaka. Sungguh pun ayat ini secara khusus menyokong kesahihan pemilikan bersama dalam harta pusaka. Namun, ulama' bersepakat menyatakan kebolehbenaran untuk berkongsi harta tanah juga dapat diperluas kepada kes perkongsian kontrak dalam perniagaan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain. Di dalam surah As-Sad ayat ke-24 yang bermaksud, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam pelbagai lapangan hidup, sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini kita dapat fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita melakukan perkongsian atau syarikat, asalkan kita mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh syariah dan juga tidak berlaku zalim kepada rakan kongsi kita. Baiklah, seterusnya dalil daripada Al-Hadis. Terdapat dua hadis yang menunjukkan tentang keharusan dan kebenaran dalam melakukan perkongsian ataupun syarikat. Dalam satu hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku, yakni Allah, adalah pasangan ketiga dari dua pasangan selagi salah satu daripada mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika mereka saling mengkhianati, aku, yakni Allah, akan meninggalkan mereka." Seterusnya dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan Allah bersama kedua pasangan itu selama seseorang itu tidak mengkhianati yang lain." Berdasarkan hadis tersebut, dapat difahami bahawa persepakatan atau syarikat dalam Islam adalah dibolehkan, namun haruslah memastikan segala syarat dan peraturan dipatuhi berlandaskan hukum syarak. Selain itu juga, kita dapat tengok di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang melakukan syarikat, asalkan mereka saling jujur, amanah di dalam perniagaan mereka. Jadi berdasarkan nas-nas yang telah disebutkan dan dibaca sebentar tadi, maka ijma' ulama' bersepakat mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri
telah berjanji untuk bersama-sama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariat dalam perniagaannya. Jadi secara asasnya kita dapat fahami bahawa hukum melakukan perkongsian atau syarikat adalah diharuskan asalkan mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh syara'. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi. Saya dari kelas C110. Seterusnya mari kita masuk ke 3.0, pengelasan syarikat. Yang pertama adalah syarikat alihbah. Syarikat ini adalah perkongsian pada segala kekayaan dan kejadian Allah yang terdapat di darat dan laut selagi ia belum menjadi milik individu. Seterusnya ialah syarikat al-mulk, pemilikan bersama atau perkongsian pada sesuatu harta terhasil dari pusaka. Yang ketiga, syarikat al-uqud, perkongsian yang terbentuk melalui konteks musyarakah. Ia terbahagi kepada 3, iaitu syarikat al-amwal, syarikat al-abdan dan syarikat al-wujud. Seterusnya adalah syarikat al-amwal, iaitu perkongsian yang berasaskan modal dan kerja. Syarikat al-amwal terbagi kepada 2, iaitu syarikat al-linan dan syarikat al-mufadah. Kita pergi ke syarikat al-linan. Syarikat al-linan ialah perkongsian yang dibina oleh 2 atau lebih rakan kongsi yang dengan menyumbang modal dan kerja pada kadar yang tidak semestinya sama, iaitu modal dan kerja yang dipersetujui semasa kontrak dilakukan. Seterusnya adalah syarikat al-mufadah. Syarikat al-mufadah ialah perkongsian modal dan kerja pada kadar yang sama banyak. Setiap ahli menyumbang modal dan melakukan kerja sama seperti ahli-ahli yang lain. Hukum bagi syarikat al-mufadah ialah harus bagi semua mazhab kecuali mazhab Syafi'i. Maaf, saya terlupa nak mention dekat syarikat al-linan tadi, hukum dia semua mazhab mengatakan harus dan mereka menyokong. Seterusnya syarikat al-abdan. Syarikat al-abdan ialah perkongsian 2 atau lebih pengendali perkhidmatan dalam melaksanakan sesuatu untuk tempoh tertentu atau secara berterusan. Bermaksud sebagai contoh, ahli-ahli tapak pekerja binaan, tukang jahit, tukang gunting rambut dan lain-lain. Hasil daripada kerjasama kerja daripada mereka itu, diorang akan gabung dan kemudian hasil itu diorang akan kongsi bersama berdasarkan kontrak yang telah dipersetujui semasa kontrak dilakukan. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat syarikat al-abdan adalah harus, manakala Syafi'i sebaliknya. Ialah syarikat al-wujuh. Syarikat al-wujuh ialah perkongsian yang diasaskan daripada reputasi cemerlang ahli-ahli untuk mendapatkan modal atau barangan yang diniagakan dari orang lain secara hutang. Di sini typo. Atau dalam erti kata lain, satu akad di antara 2 individu atau lebih bekerjasama untuk membeli satu barangan secara kredit, iaitu hutang, tanpa mengeluarkan sebarang modal. Mereka bergantung sepenuhnya ke atas kemampuan dan usaha perdagangan, mana usaha mereka itu sendiri terhadap barangan yang mereka beli secara kredit, dan keuntungan yang diperolehi keduanya akan dibahagikan sama rata berdasarkan persetujuan semasa kontrak dibuat. Dalam syarikat al-wujud, mazhab Hanafi, Hanbali berpendapat bahawa syarikat al-wujud adalah harus, manakala Syafi'i dan Maliki sebaliknya. Nama saya Ahmad Ikmuluddin. Jadi kita akan sambung dengan syarat-syarat umum syarikat kontrak yang terdapat 4. Yang pertama adalah boleh menerima perwakilan. Perwakilan di sini bermaksud seorang rakan kongsi boleh memberikan tanggungjawab kepada rakan kongsinya yang lain, sama ada untuk menjalankan tugas seperti menjual ataupun membeli ataupun menguruskan sesuatu kerja. Hal ini kerana mereka merupakan ahli dalam sebuah syarikat tersebut. Kemudian kita pergi pada syarat kedua, iaitu nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan bagi dalam sebuah syarikat hendaklah dinyatakan dengan secara jelas dalam majlis akad agar tiada unsur keraguan ataupun penindasan. Dan syarat ketiga adalah keuntungan hendaklah bersifat umum. Bersifat umum ini bermaksud sebuah keuntungan tersebut tidak ditetapkan dengan nilai yang tertentu seperti RM1000, RM2000. Hal ini kerana dikhawatiri nilai tersebut tidak memanai dengan kerja yang telah mereka lakukan di dalam sebuah syarikat tersebut. Dan hal ini bermaksud umum di situ membawa kepada pembahagian keuntungan hendaklah dilakukan dalam bentuk peratusan.
Okey, syarat keempat adalah sumber keuntungan. So, sumber keuntungan bagi sebuah syarikat tersebut hendaklah hasil daripada perniagaan syarikat itu sendiri dan tidak mempunyai unsur-unsur mengambil harta daripada syarikat-syarikat lain ataupun sumber-sumber yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung pada yang seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan kontrak sebuah syarikat. Terdapat dua perkara, iaitu secara umum dan secara khusus. Kita pergi kepada yang umum dahulu. Yang pertama, syarikat difasahkan oleh salah seorang rakan kongsi. Difasahkan ini bermaksud dibatalkan. Yang kedua, kematian salah seorang rakan kongsi. Yang ketiga, salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh. Yang keempat, rakan kongsi menjadi gila secara berterusan. Okey, kita pergi kepada khususnya pula, secara khusus. Yang pertama, tidak ada persamaan di antara dua modal khusus sebagai syarikat al-mufawadah. Ini bermaksud modal pendahuluan tidak disatukan dan kontrak ini adalah diaplikasikan dalam syarikat al-mufawadah. Dan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa kontrak seperti ini adalah tidak diharuskan dan dianggap tidak sah. Yang kedua, kerosakan harta syarikat seluruhnya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Khalis bin Izzuddin daripada IC 1105AA. Pada ini saya ingin meneruskan subtopik yang seterusnya adalah 5.0, syarikat sebagai instrumen keuangan Islam. Syarikat sebagai instrumen sistem keuangan Islam. Okey, so sebagaimana kita tahu, syarikat ni adalah dalam bahasa Arabnya adalah syirkah ataupun musyarakah. Jadi antara kebiasaannya kita dengar syirkah al-mufawadah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, musyarakah mutanakisah dan sebagainya. Jadi selain yang kita biasa dengar tu, ada beberapa lagi jenis-jenis syarikat yang tak biasa kita dengar. Antaranya adalah yang pertama, syarikat al-tawsiyah al-basitah. Syarikat al-tawsiyah al-basitah ni dia terbentuk daripada ahli syarikat, di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan seorang lagi adalah pemilik harta syarikat. So maksudnya basically syarikat al-tawsiyah al-basitah ni dia lebih kurang dengan mudharabah, dengan kontrak mudharabah, sebab seorang ahli daripada syarikat tersebut adalah sebagai rakan kongsi dan dia yang akan mengurus tadbir syarikat tersebut. Manakala seorang lagi adalah pemilik harta tersebut, yang mana bila seorang adalah pemilik harta kapital, seorang lagi adalah tolong uruskan kapital tersebut. Itu adalah syarikat al-tawsiyah al-basitah. Yang pertama lah, itu yang tak biasa kita dengar. Okey, seterusnya yang kedua adalah syarikat at-tamadun, yang mana syarikat tanggungan bersama. Itu bila maksud at-tamadun, syarikat tanggungan bersama, dari situ kita boleh faham adalah sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebagainya, dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin keseluruhan tanggungan syarikat. So maksudnya syarikat at-tamadun ni adalah sebuah perkongsian yang mana setiap keuntungan ataupun kerugian dibahagikan sama rata. Maksudnya semua ahli tersebut dia akan menguruskan dan akan menerima risiko yang sama oleh setiap orang, bukan yang berbeza-beza seperti yang atas al-basitah tadi. Kita akan nampak ada seorang pemilik harta dan seorang pengurus syarikat tersebut. Jadi keuntungan mereka juga akan berbeza disebabkan skop kerja mereka yang berbeza. Tapi untuk syarikat al-tamadun, yang mana bermaksud syarikat tanggungan bersama, semua daripada risiko ataupun keuntungan akan dibahagikan sama rata. Okey, seterusnya beralih kepada syarikat yang ketiga, ialah syarikat al-muhasah. Syarikat al-muhasah adalah sebuah syarikat yang melibatkan dua orang ataupun lebih rakan kongsi yang melibatkan projek keuangan dan mengemukakan saham yang membentuk harta ataupun tenaga. Setiap keuntungan dan kerugian akan dibahagikan mereka. Okey, so untuk syarikat al-muhasah ni dia berbeza dengan yang kedua tadi, syarikat al-tamadun, adalah daripada segi pelaksanaan dia. Kalau daripada syarikat al-tamadun, mereka buat perniagaan daripada semua jenis perniagaan. Tetapi kalau al-muhasah difokus kepada keuangan sahaja dan keuntungan akan dibahagikan antara mereka.
Maksudnya mereka tak perlu bahagi sama rata, tetapi mereka perlu membahagikan keuntungan dan kerugian mengikut mutual consent, iaitu persetujuan daripada antara kedua mereka. Berbeza dengan tamadun perlu dibahagikan sama rata dan daripada jenis perniagaan pula terbuka luas. Tapi kalau syarikat al-muhasah, dia hanya kepada keuangan dan juga keuntungan dan kerugian akan dibahagikan mengikut persetujuan di antara mereka. Seterusnya yang keempat pula adalah syarikat Zatul Mas'uliyah Al-Mahdudah, yang bermaksud syarikat tanggungan berhad. Okey, ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak melebihi 50 orang. Okey, jadi untuk syarikat Zatul Mas'uliyah Al-Mahdudah ni adalah sebuah perkongsian yang mana setiap ahli itu hanya bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja. Maksudnya sebanyak mana kapital yang diberikan, sebanyak itulah sahaja yang dia akan menanggung kerugian ataupun keuntungan. Maksudnya kalau yang kontrak-kontrak sebelum ni kita nampak bahawa ada yang sama, ada yang mengikut mutual consent. Tetapi kalau syarikat Zatul Mas'uliyah Al-Mahdudah ni adalah satu syarikat yang mana pelaburannya, para pelabur hanya perlu menanggung mengikut pelaburannya sahaja, kadar pelaburannya sahaja. Maksudnya sebanyak mana dibagi, sebanyak itulah dia akan dapat balik. Okey, dan yang terakhir sekali adalah syarikat Al-Musahamah. Okey, syarikat Al-Musahamah ni adalah modal syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang kecil sama banyak, dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan. Pemegang saham hanya mempunyai tanggungjawab terhad kepada nilai sahamnya sahaja. Okey, untuk syarikat Al-Musahamah ni, mereka mengumpulkan para contohnya dalam isu pelaburan ataupun saham, mereka melaburkan para investor dalam satu tim, lalu setiap capital itu digabungkan dan kemudian akan dibahagikan kepada kecil-kecilan. Maksudnya contoh dalam satu grup tu ada 5 orang, kemudian capital yang dikumpulkan itu akan dibahagikan kepada 5 orang dan setiap orang itu akan menguruskan masing-masing. Untung ke, rugi ke, mereka yang tanggung sendiri mengikut bahagian mereka, mengikut kadaran mereka. Jadi berbeza dengan syarikat-syarikat yang lain. Okey, antara isu yang dikaitkan dalam sistem musyarakah ini selain daripada syarikat adalah berkaitan dengan musyarakah al-mutanakisah, yang mana dalam urusan perbankan antara kontrak yang menggunakan musyarakah al-mutanakisah ni adalah kontrak pembayaran rumah lah. Jadi antara isu yang dibangkitkan adalah sistem perbankan melaksanakan musyarakah mutanakisah ini tidak berlandaskan cara yang betul, di mana mereka perlu pada awal kontrak mereka perlu membayar pada sekian-sekian bulan. Namun pada pertengahan kontrak berlaku sedikit perubahan yang menyebabkan kadar ataupun tempoh pembayaran rumah tersebut adalah akan menjadi semakin panjang, di mana kerugian tersebut akan ditanggung kepada customer sahaja. Pihak bank hanya menguruskan kos sahaja. Mengikut daripada kontrak asal, itu adalah satu transaksi yang tidak adil kerana setiap keuntungan itu akan juga diterima oleh customer dan juga oleh pihak bank. Jadi isu yang berlaku di sini adalah perubahan di pertengahan kontrak yang menyebabkan kerugian itu hanya ditanggung oleh sebelah pihak sahaja. Jadi sebenarnya musyarakah al-mutanakisah ini adalah wajar untuk dilaksanakan kerana ia banyak memberi kemudahan kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh orang amnya. Tetapi perlu diperbaiki daripada segi mutu dan pelaksanaan musyarakah itu tersebut. Sekian. Secara kesimpulannya, kontrak yang wujud daripada syarikat ataupun musyarakah ini merupakan satu kerjasama antara dua belah pihak ataupun lebih. Ini merupakan antara usaha untuk memenuhi keperluan dan hajat semua manusia kerana seseorang itu tidak mampu untuk bergerak secara bersendirian. Ini juga merupakan antara hikmah mengapa Allah SWT telah menciptakan manusia berlainan dan berbeza antara satu sama yang lain.